Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kepada beberapa perkara yang tersebut, maka wajarlah dan maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan hari akhirat dan menjadi sesuatu perkara yang menjadi harapan kepada manusia yang menyadari fitrah mereka. Di antaranya tidak mahu riwayat mereka tamat dengan meninggal dunia tanpa memenuhi kemahuan semula jadi mereka yang tidak cukup dengan masa yang terhad atas dunia ini. Berdasarkan kepada perkara-perkara yang tersebut di atas yang sudah kita baca beberapa minggu, menunjukkan bahawa adil Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajar menasabah menjadikan hari akhirat, hari kiamat, hari ditamatkan riwayat dunia, dihancurkan, dimusnahkan semuanya, kemudian dilakukan hari kiamat, hari kebangkitan semula. Dan manusia yang mempunyai nafsu mengharapkan semua perkara yang mereka buat di atas dunia mengikut perintah Allah tidak sia-sia, maka Allah memberi balasan kepada manusia lebih daripada apa yang mereka buat di atas dunia ini. Dijadikan kehidupan selama-lamanya di dalam syurga kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Diberi nikmat di mana manusia tidak puas dengan nikmat yang ada di dunia. Sekiranya diberi satu lembah daripada emas yang penuh, nescaya mereka mahu lembah yang kedua. Dia beri lembah yang penuh yang kedua, dua-dua lembah, mahu yang ketiga. Tidak akan puas dengan kekayaan, kesenangan dan hawa nafsu, sehinggalah mereka dimasukkan ke dalam tanah, dimatikan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hari kiamat yang selama-lamanya bagi mereka yang beriman, mengerjakan amal yang soleh dengan balasan syurga, dan bagi mereka yang kafir dengan balasan neraka selama-lamanya. Dan mestilah mendapat keputusan yang sebenarnya dari apa yang berlaku di kalangan mereka di dunia ini. Oleh itu Islam sebagai agama yang sebati dengan fitrah manusia menjadikan salah satu daripada rukun iman itu beriman kepada adanya alam akhirat dan segala yang berhubung dengannya. Maka Islam adalah agama fitrah. Fitrah dengan makna semula jadi manusia ataupun naluri. Manusia difitrahkan, dinalurikan, disemula jadikan dengan ada jasad, ada ruh, ada akal, hidup bersendirian dan hidup bermasyarakat, memerlukan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diambil daripada bahan-bahan yang ada di atas muka bumi. Maka manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini mengikut fitrahnya. Maka Allah Ta'ala tamakkan dunia untuk diberi balasan sebagaimana yang tersebut di atas, dan dijadikan hari akhirat rukun iman yang wajib dipercayai. Termasuk dalam rukun iman beriman kepada hari akhirat, bukan disebut beriringan dengan beriman kepada Allah. Kadang-kadang tak disebut rukun-rukun iman yang lain, disebut beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim jarah. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jarannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan dhaif tetamunya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik ataupun diam saja jangan bercakap, lebih baik. Diikatkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat, menunjukkan betapa beriman kepada akhirat itu sangat penting, sehingga tak disebut beriman kepada malaikat, rasul, kitab dan lain-lain. Kerana beriman kepada yang lain itu termasuk dalam beriman kepada Allah. Semua perkara daripada Allah. Maka dijadikan dua rukun yang penting, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Rukun iman 6 perkara sebagaimana kita tahu. Kadang-kadang disebut 2 perkara saja, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka dengan adanya hari akhirat juga, maka tegaklah keadilan ilahi yang tiada bandingannya. Setelah dicipta makhluknya termasuk manusia, walaupun nikmatnya tidak terhingga keadilannya tetap wujud di alam dunia ini, tetapi akhirat memberi kenyataan yang tiada kemungkinan berdalih lagi kepada orang-orang yang mahu berdalih, dan kepuasan yang kekal abadi kepada mereka yang berpegang dengan din Allah, dengan agama Allah. Oleh itu benarlah firman Allah Ta'ala, wa kulla syai'in alzamnahu wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra ayat 13 hingga 15. Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab, sebuah buku yang dijumpainya dengan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Barang siapa yang mendapat hidayah, petunjuk, maka sesungguhnya ia mendapat hidayah untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Hadis ini menerangkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya, mengetahui perkara yang gaib, perkara yang tersembunyi. Tidak ada beza di antara jauh dan dekat, siang dan malam, cerah dan gelap. Sama saja dalam ilmu Allah, melihat Allah dan mendengar Allah. Namun Allah SWT tidak hukum dengan ilmunya sahaja, dengan mendengarnya sahaja, dengan melihatnya sahaja. Allah Ta'ala menghukumkan dengan bukti. Di antaranya ialah kitab, buku, tulisan amalan yang dicatat oleh malaikat. Malaikat mencatat segala perkara yang dibuat, yang diucap, yang dikata oleh manusia. Dicatat semuanya. Dicatat oleh malaikat. Allah Ta'ala mengetahui keikhlasan yang ada dalam hati seseorang. Catatan malaikat akan dibawa pada hari kiamat kelak. Dibaca oleh manusia sendiri. Dalam masa yang sama, saksi daripada malaikat, saksi daripada makhluk-makhluk yang dikeliling manusia, dan saksi daripada tubuh manusia sendiri. Tangan dia bercakap, kaki dia bercakap, anggota bercakap.
bercakap semua. Ditutup mulutnya, tak boleh bercakap. Allah Ta'ala maha berkuasa menjadikan segala-galanya dengan ilmu yang sedikit yang ada pada manusia. Allah Ta'ala beri pada manusia. Manusia boleh membuat rakaman pada hari ini. Rakaman suara, rakaman gambar, macam-macam rakaman. Boleh menangkap melalui gelombang suara yang jauh. Itu ilmu manusia. Ilmu Allah tidak terhingga. Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya. Dan ditunjukkan segala bukti pada hari kiamat. Segala perkara ditunjuk pada manusia pada hari kiamat ketika dibicarakan di padang mahsyar. Manusia kena sedar, sekiranya dia mengikut petunjuk, dia mendapat faedah daripada petunjuk yang dia ikut. Sekiranya dia ikut kesesatan, dia pikul mudarat daripada kesesatan itu. Dia yang pikul. Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Disebut dalam hadis kursi, wahai manusia, sekiranya dihimpunkan semua manusia yang pertama Adam sehingga manusia yang paling akhir, dihimpunkan jin yang mula-mula dijadikan sehingga jin yang paling akhir berlaku kiamat, dihimpunkan semuanya, diletakkan pada satu tempat, minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada mereka semua, tidak mengurangkan apa yang ada di sisi Allah, laksana dicelupkan jarum dalam lautan yang luas. Macam celup jarum dalam lautan yang luas. Celup jarum dalam gelas pun tak luas sikit. Ni celup jarum dalam lautan yang luas. Kalau Allah Ta'ala beri kepada semua manusia, semua jin, sejak awal dunia sehingga hari akhirat. Begitulah sekiranya semua manusia dan jin, yang awal, yang akhir, semuanya lawan Allah Ta'ala, derhakakan Allah Ta'ala, menentang Allah Ta'ala, tidak mengurangkan kekuasaan Allah Ta'ala sedikit pun. Kerana Allah Ta'ala itu maha kaya, maha berkuasa. Segala faedahnya balik pada diri manusia, kembali pada diri manusia. Dan ditegahkan seseorang tidak memikul dosa seorang yang lain. Wala taziru wizratun wizra ukhra. Kerana ada orang, pemimpin-pemimpin jahiliah zaman dulu, dia kata ke pengikut dia, lawanlah Muhammad. Tak apa, aku pikul dosa. Aku pikul dosa. Lawanlah Muhammad. Dia bercakap. Zaman sekarang pun ada juga, kata ke pengikut, tak apalah ikut aku. Kalau dosa aku pikul. Mudah-mudah bercakap. Jangan bercakap. Tak boleh. Bahkan disebut dalam hadis, tambah lagi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik, lalu orang ikut jalan yang baik yang dia tunjuk itu, dia mendapat pahala sehingga hari kiamat. Dia tunjuk perkara yang baik pada seseorang, orang ikut dia, dia dapat pahala dengan tunjuk itu. Dan dia mati, orang tu ikut apa yang dia tunjuk. Dan mencipta pengikut-pengikut pula, ramai dapat pahala sehingga hari kiamat. Di sinilah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapat kelebihan dengan ramainya umat dia, lebih daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Begitulah sebaliknya, barang siapa yang menipu orang, menunjukkan jalan yang sesat, tipu orang, dia cerdik, cakap, bijak, pandai, tapi menyesatkan orang, menunjukkan cara yang salah, dia berdosa. Dan dia memikul tanggungjawab. Orang tu dosa dia sendiri, dosa dia ajar pun dapat juga. Ini tambahan daripada ayat yang dibaca ini. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Dan tidaklah kami mengazabkan sesuatu kaum, sesuatu orang sehingga kami bangkitkan rasul. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang tak masuk Islam kerana tak sampai seru, tak sampai seruan Islam,
duduk di hutang rimba belantara. Duduk di hutang rimba belantara. Tak ada dakwah siapa tempat dia. Dimaafkan oleh Allah. Allah Ta'ala memaafkan. Termasuklah kanuk-kanuk orang kafir yang meninggal dunia. Dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kanuk-kanuk orang kafir. Dan di sana ada riwayat Allah Ta'ala uji lagi di akhirat kepada kanuk-kanuk yang kafir ini. Riwayat ini tidak tahu dhaif ataupun lemah, kuat ataupun tidak. Tetapi ayat ini menguatkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan tidaklah kami Allah mengazab seseorang, sesuatu umat sehingga kami lantikkan rasul bagi umat itu. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pernah menegaskan kepada pemimpin kafir di Mekah, inna abi wa abaka finnar. Ayah aku dan ayahmu dalam neraka, Nabi kata. Macam mana hadis ini pula? Ada kalangan yang mengatakan bahawa mereka yang tak sapa seru masuk neraka. Mereka yang tak sapa dakwah masuk neraka juga. Orang yang mati sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW masuk neraka juga. Ada mengatakan begitu. Ayat ini pula mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidaklah mengazabkan sesuatu kaum malaikat kami bangkitkan rasul. Ayat ini berlawanan dengan hadis. Bila ayat berlawanan dengan hadis, kena pakai ayat. Kerana ayat adalah firman Allah Ta'ala. Hadis ini ucapan Nabi. Satu. Yang kedua, sekiranya ayat yang diturunkan ini kemudian daripada hadis, ayat itu berlawanan dengan hadis itu, hendaklah ditangguh dengan makna yang berbeza. Dalam bahasa Arab disebut ilmu balaghah. Ilmu balaghah untuk menyatakan sesuatu yang tegah dalam bahasa. Dicontohkan, Muhammad ni singa, bukan Muhammad tu menatang singa, dia berani matang singa, berani macam singa sebagai contoh. Banyak bahasa Arab disebut dengan majaz, disebut dengan istiharah, disebut dengan macam-macam. Hadis tersebut menyatakan ketegasan barang siapa yang lawan Islam setelah Islam tu ada, walaupun ayah Nabi dia lawan Islam. Ayah Nabi Ibrahim sebagai contoh. Ayah Nabi Ibrahim tak beriman pada Nabi Ibrahim pada masa Nabi Ibrahim hidup. Tengok mukjizat Nabi Ibrahim, tapi lawan Nabi Ibrahim. Walaupun ayah Nabi, kalau tak ikut Nabi, masuk neraka. Anak Nabi Nuh, tak ikut Nabi Nuh, masuk neraka. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, tak ikut Nabi Nuh dan Nabi Lut, masuk neraka. Abu Lahab, Ahlil Bait, keluarga Nabi. Jangan duk kata Ahlil Bait ni keluarga Nabi, anak beranak Nabi. Tengok perangai apa tak? Tengok iman pula. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi masuk neraka. Abu Lahab. Abu Jahal pula pak pupu-pupu Nabi, dekat, masuk neraka juga. Kerana tak ikut Nabi. Dan Nabi pernah mengumpulkan keluarganya di Makkatul Mukarramah, Bani Hashim dan Bani Muttalib, mengatakan kepada keluarganya, wahai keluarga aku, anak beranak aku, walaupun aku ada hubungan keluarga anak beranak denganmu, sekiranya kamu tak terima Islam, maka aku tak boleh tolong, tak boleh buat apa, walaupun mana anak beranak aku. Ini ketegasan betapa seseorang itu yang sampai dakwah wajib dia beriman. Adapun yang tak sampai dakwah, ayat ini menjadi dalil. Ayat ini, itu kita mengumpulkan dua-dua ayat dan hadis dalam keadaan yang berbeza dan maksud yang berbeza. Dengan berlakunya hari kiamat, manusia yang percaya kepada Tuhan menurut fitrah mereka akan mendapat bukti yang sejelasnya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Sebagaimana bermulanya alam ini menjadi dalil kepada ma'rifatullah, kenal Allah, maka kesudahan
dan binasanya alam yang ada ini menjadi puncak dan matlamat yang menunjukkan makrifatnya, kenalnya terhadap Tuhannya. Oleh itu ternyatalah bahawa beriman kepada hari akhirat itu menjadi salah satu daripada rukun iman. Salah satu rukun iman yang sangat penting. Di mana menjadi fitrah manusia percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat. Kan Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Alam tidak ada dengan sendirinya. Percaya pada Allah menjadi fitrah. Percaya pada akhirat menjadi fitrah juga. Hari ini saintis yang dahulunya tak percaya pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Tak percaya pada hari akhirat, percaya pada hari akhirat. Kerana melihat bagaimana gempa bumi, gunung berapi, bintang pecah, bintang serpih. Di antara serpihan bintang tu besar pada bumi. Dulu pernah ada cadangan di kalangan saintis nak cipta roket. Roket untuk tembak tarik bintang, jangan sampai ke bumi. Nak buat roket, kalau ada tarik bintang nak terus ke bumi, tembak dengan roket. Rupanya di antara tarik bintang tu, tarik je besar pada bumi. Tak gerak nak lawan dengan roket. Maka hari ini ahli-ahli sains mengaku adanya hari akhirat. Sebagaimana dinyatakan oleh ayat Al-Quran dan hadis yang dibaca pada awal bab ini. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ba'athani bil haqq, wa yu'minu bil maut, wa yu'minu bil ba'thi ba'da al maut, wa yu'minu bil qadar. Rawahu Tirmidzi. Artinya seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada 4 perkara, iaitu mengetahui dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang telah mengutuskan aku membawa kebenaran, dan percayakan mati yang ditetapkan ajalnya, dan percayakan kebangkitan hidup semula sesudah mati, serta percayakan qadar takdir yang ditentukan oleh Allah. Hadis ni banyak yang diketahui umum oleh masyarakat kita, rukun iman 6 perkara. Hadis ni pula sebut 4 perkara rukun iman juga. Hadis ni ada hadis lain 4 perkara, 5 perkara rukun iman pula. Rukun iman juga. Macam mana begitu Nabi sebut lain-lain. Kadang-kadang Nabi menjawab soalan kepada mereka yang datang, melihat kemunasabahan orang itu. Adapun rukun iman 6 perkara yang kita baca, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman pada malaikat, pada rasul, hari akhirat, qada dan qadar, 6 perkara. Ini hadis malaikat Jibril yang bertanya ke Nabi SAW di hadapan khalayak para sahabat. Ini 6 perkara. Ini hadis yang paling masyhur, yang huraian kepada semua. Di sana ada hadis pula, orang Badui datang tanya Nabi, apa dia iman? Nabi jawab 2-3 perkara je. 4 perkara. Orang Badui ni kalau sebut panjang-panjang dah ingat. Dah ingat. Maka Nabi sebut sekadar yang asas penting. Kadang-kadang sebut 2 je. Ini melihat orang yang bertanya dalam majlis yang berbeza. Ini kita kena faham. Tidak berlawanan di antara satu sama lain, dan berkait di antara satu sama lain. Beriman pada malaikat, rasul, kitab, itu kepunyaan Allah Ta'ala. Termasuklah beriman pada Allah Ta'ala. Beriman pada hari akhirat, termasuklah beriman kepada Allah Ta'ala. Semua daripada Allah Ta'ala. Sebut beriman pada Allah. Kadang-kadang disebut begitu sahaja, dan tidak menjadi pencanggahan di antara hadis-hadis ini kerana huraian yang berbeza. Jangan pula kita kata ilmu salah. Hak lain benda 6 perkara kita apa tu ilmu salah lalu. Kena baca banyak sikit. Yang baca kena baca banyak. Jadi di sini ratus ribu hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, mungkin berjuta hadis, capo-capo. Dan ulama membukukan hadis-hadis ini, walaupun ada pencanggahan di antara satu sama lain, kerana
Perbezaan orang yang tanya, perbezaan tempat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mati, alam barzakh atau qiyamah sughra, kiamah yang kecil. Firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima adraktuk kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Suratul Mu'minun ayat 99 hingga 100. Artinya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah sekadar perkataan yang diperkatakan sahaja. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh, yang dinding, sehingga hari mereka dibangkitkan. Ayat ini menamakan masa di antara mati dan bangkit semula dari kubur dengan barzakh. Artinya dinding yang melingkungi sesuatu. Di antara perkara yang berkait dengan beriman kepada hari akhirat ialah beriman kepada peristiwa kematian dan perkara-perkara yang berlaku di dalamnya, termasuk dalam beriman kepada hari akhirat, di mana Al-Quranul Karim menyatakan apabila seseorang itu mati, maka dia menyesal kerana banyak perkara yang dia tak buat, ataupun tak buat langsung amal-amal yang soleh. Lalu dia minta kepada Tuhan supaya dikembalikan semula kepada dunia untuk beramal. Lalu Tuhan mengatakan, adalah keputusan Allah. Itulah kematian. Merupakan sempadan di antara dunia dan akhirat, yang disebut dengan dinding atau barzakh, alam barzakh. Barzakh ni makna dinding atau tembok yang memisahkan di antara dua alam, alam dunia dan alam dibangkitkan semula manusia. Bahkan disebut di dalam Al-Quranul Karim akan kisah manusia yang terdahulu yang dimatikan oleh Allah dan dihidupkan semula, iaitulah kaum Bani Israel. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, apabila kamu berkata kami tidak beriman kepada Allah, sehingga Allah dapat menunjukkan rupa dia kami nampak, lalu mereka disambar oleh petir, kemudian mereka dibangkitkan semula. Dalam keadaan mereka melihat peristiwa itu, bila mereka dibangkitkan semula, hidup lepas pada itu jahat pula. Bahkan dalam ayat yang lain, bila Allah melarang mereka keluar daripada negeri yang dijangkiti oleh taun, supaya tidak berjangkit kepada orang lain. Mereka degil, lalu mereka dimatikan oleh Allah, dihidupkan semula. Mereka lawan Allah Ta'ala pula. Itulah kisah umat zaman dahulu. Maka umat di akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tidak melakukan lagi perkara itu, kerana kita berada di hujung dunia.
Selepas ini akan berlakunya kiamat yang besar. Seluruh alam dibinasakan. Manusia dibangkitkan semula. Maka mereka yang melakukan maksiat di zaman ini tidak dikenakan bencana sebagaimana umat Nabi-Nabi zaman dahulu. Kerana selepasnya akan berlaku kiamat. Allah Ta'ala menyuruh kita mengambil iktibar daripada kematian. Khodam Sayyidina Uthman yang bernama Hani rahimahullah, bukan rahmat Allah, rahimahullah, pernah berkata, kana Uthman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta tabulla lihyatuh. Dengar tu. Faqila lahu atudhkarul jannatu wan nar fala tabki. Wa yuzkaru, bukan wa tukar, wa yuzkarul qabru wa tabki. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan wassalam, sallallahu alaihi wasallam, yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Artinya adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila berada di kubur ia menangis sehingga basah janggutnya. Lalu dikatakan kepadanya, adakah apabila disebut syurga dan neraka awak tidak menangis? Tetapi apabila disebut kubur awak menangis. Lalu ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, kubur itu ialah pertama-tama tempat persinggahan dari tempat-tempat persinggahan di alam akhirat. Jika selamat padanya, maka selepasnya lebih mudah daripadanya. Dan jika tidak selamat daripadanya, maka selepasnya lebih payah daripadanya. Menunjukkan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu seorang yang mempunyai sifat takwa yang sangat tinggi. Sayyidina Uthman menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Zinnurain, berkahwin dengan dua orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati seorang, kahwin seorang lagi. Bahkan Nabi kata, kalau ada lagi, anak aku nak beri pada Uthman. Orang yang banyak menyumbang kepada perjuangan Islam. Beratus ribu, mungkin berjuta dinar. Sehingga pada masa tahun menghadapi kesulitan Perang Tabuk, Uthman menjadi penyumbang yang paling besar. Sehingga Nabi SAW berdoa dari perang Isyak sampai ke subuh, Allahumma rdu'an Uthman, Allah Ta'ala redakan Uthman. Salah seorang yang dimasukkan dalam 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, Allah Ta'ala jamin dia masuk syurga. Bila dia singgah di kubur, dia menangis. Bila singgah di kubur, kerana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui kedahsyatan alam kubur itu. Ingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur adalah persinggahan yang pertama sebelum alam akhirat yang besar. Kalau selamat di situ, maka selepasnya mudah. Kalau susah di situ, maka selepasnya payah. Maka Sayyidina Uthman bila berada di kubur menangis kerana mengetahui kedudukan kubur itu. Hari ini orang berpesta atas kubur. Pesta atas kubur, jamu pula atas kubur, beraruk atas kubur, suka-suka atas kubur, berlakon atas kubur, macam-macam berlaku. Buat drama atas kubur. Menunjukkan bahawa hati kita memandang mudah dalam masalah kubur ini.
Ada juga pendapat yang menyatakan alam akhirat itu bermula daripada bangkit dari kubur. Ada ulama mengatakan alam akhirat itu ialah bangkit dari kubur. Kubur bukan lagi alam akhirat, alam barzakh sahaja. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man mata faqad qamat qiyamatuh." Artinya sesiapa yang mati, maka sesungguhnya berlakulah kiamatnya. Ini mengikut pendapat Anas bin Malik, bahawa mati adalah kiamat. Ada ulama mengatakan mati belum kiamat lagi, itu merupakan alam barzakh. Wajiblah beriman kepada adanya ajal. Kita wajib beriman bahawa ajal itu ada. Ajal ialah tamaknya kehidupan dunia. Sama ada manusia, binatang, pohon kayu, bukit bukau, termasuklah langit, bumi, bintang cakrawala. Segala makhluk ada ajal ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang kekal selama-lamanya, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Yang dikecualikan oleh Allah, walaupun demikian mati juga. Ada yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala. Azbuz zanab, yang tidak hancur, benih manusia. Tidak hancur, tapi mati juga. Kematian berlaku. Wajib beriman kepada adanya ajal, kerana firman Allah Ta'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Surah Al-Imran ayat 185. Artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala kamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan sesungguhnya tiada kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Ayat ini menegaskan tiap-tiap diri akan merasa mati. Tiap akan merasa mati, walaupun dia paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mati juga. Walau gagah macam mana pun, mati juga. Mati adalah ketetapan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Barang siapa yang dapat menyempurnakan tanggungjawab dia di atas dunia ini dengan sebaik-baik, maka diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke syurga. Barang siapa yang tidak bersedia untuk itu, celakalah dia. Dan kehidupan dunia sangat menggoda. Kehidupan dunia sangat menarik. Kerana mereka yang hidup atas dunia ni merasakan tak ada mati dah. Walaupun tengok orang mati, tidak ada yang kekal, tapi berasa macam tak mati. Ini perangai manusia. Firman Allah Ta'ala, "Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Surah Yunus ayat 49. Artinya tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun, dan tidak pula dapat mendahulukannya. Bukan sahaja seorang manusia, bahkan umat juga ada ajal. Umat Nabi-Nabi zaman dahulu ada ajal. Bangsa-bangsa zaman dahulu ada ajal. Bangsa Sam ataupun Semitic tidak ada lagi. Dilahirkan bangsa-bangsa yang lain. Begitulah ada bangsa-bangsa zaman dahulu. Kaum 'Ad, kaum Samud, bangsa zaman dahulu. Tidak ada lagi. Lahir daripada bangsa-bangsa yang lain. Bukan saja orang, termasuk bangsa ada ajal. Dipupuskan bangsa itu. Adapun cakap-cakap Melayu tak akan hilang di dunia pelawak. Itu cakap pelawak. Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa tiap-tiap umat ada ajal dia. Firman Allah Ta'ala,
Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Qul inna Allaha qadirun ala an yunazzila ayah. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Surah Al-An'am ayat 37 hingga 39. Artinya, dan mereka, yakni orang-orang musyrikin Makkah, orang kafir Makkah, berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan sesuatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, malaikat umat juga seperti kamu. Tiada kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Mereka dihimpunkan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak bisu dan berada dalam gelap gelita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dirinya petunjuk, nescaya dia menjadikan berada di atas jalan yang lurus. Menunjukkan bahawa semua makhluk yang ada di atas dunia ini di bawah kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala himpunkan pada hari kiamat untuk dibicarakan, untuk menjadi saksi. Ada yang hidup selama-lama selepas itulah manusia, jin dan malaikat. Ada yang dijadikan tanah, binatang-binatang dibinasakan. Bukit Bukor yang ada pada hari ini habis, alam baru. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalangan manusia yang mendapat petunjuk, dialah layak dapat petunjuk, yang bersungguh nak cari petunjuk daripada Allah Ta'ala, nak mencari kebenaran. Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya pada akhirnya. Barang siapa yang dia sesatkan, sesatlah dia, macam syaitan. Tahu cerdik macam mana pun, macam alil kitab. Alim macam mana pun, tak dapat hidayah daripada Allah. Kerana sombong dan takaburnya, kerana lupakan Allah, lupakan Tuhannya yang menjadikannya, tak layak dapat hidayah. Barang siapa yang ikhlas hatinya kepada Allah, Allah Ta'ala beri hidayah. Ayat ini memberi makna bahawa umat yang mempunyai ajal itu mengandungi manusia dan lain-lain. Menunjukkan bahawa umat yang Allah Ta'ala tetapkan ajal itu bukan saja manusia, termasuklah makhluk-makhluk yang lain. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu di antara, menjadikan mati itu di antara pintu kepada kehidupan manusia. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Suratul Mulk ayat 2. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kematian adalah salah satu dari pintu kehidupan manusia. Bermula daripada di dalam perut ibunya, dijadikan bayi, dilahirkan ke dunia,
dan menghadapi zaman kehidupan. Bayi, kanak-kanak, muda, dewasa, tua, seluruhnya mati dan dihidupkan semula. Mati adalah salah satu daripada pintu kehidupan manusia. Setelah hidup di dunia, berada di alam barzakh dan hidup di alam akhirat. Mati adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi menamatkan kehidupan manusia di dalam dunia. Setelah diuji dengan nikmat daripada Allah taala, nikmat dijadikan, nikmat panca indera, akal fikiran dan segala ada yang ada pada tubuh manusia, nikmat rezeki, roh dan jasad. Kehidupan dunia adalah ujian kepada manusia. Maka Allah lakukan kematian untuk menentukan adakah manusia itu berjaya ataupun tidak dalam ujian hidup di atas dunia ini. Berlakunya mati dengan dicabut nyawa dari jasad, maka hilanglah peluang beramal, berhubung dengan harta dan orang-orang yang dikasihi di dunia. Terputusnya segala cita-cita dan harapan apabila tibanya ajal malaikat yang ditugaskan oleh Allah dan pembantu-pembantunya menjalankan tugas mereka dengan penuh ketaatan, tidak berganjak dan mundur sedikit pun, di mana orang-orang yang menghadapinya akan merasai dan melihatnya. Maka tergambarlah nasibnya sama ada ke syurga atau ke neraka. Berlakunya kematian dengan Allah Ta'ala menugaskan malaikat yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala supaya mencabut nyawa manusia. Dan malaikat ini taat kepada Allah, mengikut masa yang tepat, bukan saja hari, bukan jam dan saatnya, ketikanya, di mana tempatnya. Malaikat menjalankan tugas sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh cabut nyawa malaikat bila tiba ajal, mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam kitab tafsir, walaupun ini riwayat Israiliyat yang tidak ada nas yang menafikannya, di mana Nabi Sulaiman alaihi salam yang berada dalam satu majlis melihat malakul maut, malaikat yang menjaga kematian, merenung kepada seorang yang hadir dalam majlis. Kemudian Nabi Sulaiman tanya malakul maut, "Mengapa kamu tengok pada orang itu?" Kata malakul maut, "Aku ditugaskan oleh Allah Ta'ala cabut nyawa dia pada hari ini. Pada hari ini Allah Ta'ala tentukan dia mati di negeri China. Bagaimana dia ada di Palestin pada hari ini?" Kata malakul maut. Tiba-tiba lelaki itu dibawa oleh angin yang kencang. Dia angin yang kencang mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kisah ini menunjukkan bagaimana malaikat mencabut nyawa bukan sahaja ditentukan masa bahkan tempatnya di mana, mengikut keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, ternyatalah kepadanya firman Allah Ta'ala, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Suratul Nahl ayat 32. Artinya, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum," selamat sejahtera ke atasmu, masuklah kamu ke dalam syurga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini mengesahkan
Ada kalangan orang-orang yang mati itu yang beriman, mengerjakan amal yang saleh. Malaikat datang dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, cara yang lembut, yang halus, dan mereka berkata, "Salamun alaikum." Selamat sejahtera ke atas kamu. Udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang telah kamu amalkan di masa hidup kamu. Malaikat memberi ucapan yang mengembirakan kepada si mati yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Firman Allah Ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم." Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah, teguh di atas jalan yang betul, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini menyatakan berkenaan dengan mereka yang berjaya dalam menghadapi cabaran hidup, yang beristiqamah, yang berada di jalan yang betul. Istiqamah di jalan yang betul, itu makna istiqamah. Apa makna istiqamah? Dihuraikan oleh firman Allah dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya ialah Allah Ta'ala menghuraikan tentang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta tolong, wahai Tuhan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang istiqamah, jalan yang betul. Apa dia jalan yang betul itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukannya jalan orang yang dimurkai ke atas mereka. Waladdallin. Dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Dihuraikan lagi oleh firman Allah Ta'ala, "Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mereka yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka itu ialah nabi-nabi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Nabi-nabi ialah orang-orang yang dilantik oleh Allah Ta'ala dengan wahyu, dengan beri wahyu kepadanya, bermula dengan Adam, berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dilantik oleh Allah Ta'ala dengan wahyu, itu nabi-nabi yang dipelihara oleh Allah Ta'ala menjadi contoh dan teladan kepada manusia, itu nabi-nabi. Orang yang Tuhan beri nikmat ialah nabi-nabi. Kita tak ada harapan nak jadi nabi, kerana tidak ada lagi nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dah tutup. Nak jadi nabi bukan mudah, payah. Allah Ta'ala pilih siapa yang dikehendaki di kalangan manusia. Cuma kita boleh jadi pengikut nabi-nabi, pengikut nabi-nabi yang ikut ajaran Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala dalam semua perkara kehidupan kita daripada dunia sampai mati. Semua perkara kehidupan kita daripada dunia sampai mati, tak ada lepas sikit pun dalam kehidupan kita ini, mengikut ajaran Allah. Siddiqin ialah orang-orang yang membenarkan nabi-nabi, yang membenarkan nabi-nabi dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Allah Ta'ala menunjukkan contoh siddiqin ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
ialah seorang sahabat yang menunjukkan keimanannya kepada Nabi SAW secara mutlak, walaupun tak tahu apa hikmah, apa tujuan perintah Allah Ta'ala. Sebaik saja Nabi SAW menceritakan Isra' dan Mi'raj, terus beriman, walaupun benda ni benda pelik, luar biasa. Bagaimana manusia boleh pergi ke Baitul Maqdis yang perjalanannya sebulan pergi sebulan balik dalam satu malam saja, naik ke langit ke Sidratul Muntaha yang perjalanannya juta-juta tahun mengikut perjalanan cahaya, pergi dalam satu malam saja. Oleh kerana ini adalah kerja Allah Ta'ala. Abu Bakar beriman. Itu contoh siddiq, orang yang benar, yang percaya pada Allah dan Rasul, yang sanggup dengan Nabi SAW, sanggup mati menghadapi kesusahan. Itu siddiq. Di antaranya firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun, kemudian mereka berjihad, berjuang memenangkan agama Allah dengan harta dan diri mereka. Mereka itulah as-sadiqun, orang yang benar. Di antaranya ialah sabda Nabi SAW, at-tajrul amin ma'as siddiqin, peniaga yang amanah bersama dengan siddiqin. Peniaga yang amanah, peniaga yang tidak tipu orang, yang baik dalam perniagaan, tidak menindas orang yang membeli, yang baik, tak utuh melebihi sangat, kesian kepada orang, bukan rugi, tidak rugi, tapi kesian pada orang dalam berniaganya, ruginya tidak. Ini siddiqin, tidak tipu, beritahu pula barang dia ada cacat, tak sembunyi barang dia ada cacat. Ini siddiqin. Kalau barang nak dia jual tu ada cacat, beritahu kecacatannya, tidak sembunyikan, bukan tipu, tidak. Ini siddiqin, termasuk dalam siddiqin. Itu termasuk dalam kalangan mereka yang istiqamah. Syuhada ialah mereka yang mati dalam perjuangan untuk menegakkan Islam sehingga mati. Salihin, orang-orang yang soleh, yang baik. Itu kediang sekali yang soleh ni. Martabat golongan yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka, itulah golongan yang istiqamah. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya yang dimerkai ke atas mereka, iaitulah orang-orang yang alim, yang tahu tetapi tak ikut apa yang dia tahu, tak beramal dengan apa yang dia tahu. Itu al-maghdubi alaihim. Sangat bahaya. Tengok dia alim, dia pandai, dia cerdik, ada ilmu, betul dia ada ilmu, tetapi menyesatkan orang. Ini al-maghdubi alaihim. Bahaya kalau itu orang al-maghdubi alaihim. Ad-dhalin, yang sesat terus, ilmunya tak ada, bodoh, jahil, tapi memimpin orang, bawa orang. Ini ad-dhalin, yang menyesatkan orang. Jadi istiqamah ni ialah mereka yang ikut jalan yang betul, mengikut golongan yang Tuhan sebutkan dalam ayat yang dibaca tadi. Mereka ini bila mati, malaikat memberi semangat, jangan takut, selepas mati ni Tuhan jaga menjaga takut. Jangan sedih meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan kawan dan sahabat. Jangan sedih, Tuhan peliharakan mereka. Bergembira dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Malaikat memberi jaminan, kamilah kawan-kawan kamu di dunia sehingga akhirat. Malaikat itu kata, kami ini kawan-kawan kamu, teman-teman kamu yang mendampingi kamu di dunia sehingga hari akhirat. Kamu akan dapat apa yang Tuhan janjikan kepada kamu. Itu semua adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh bila mati. Adapun orang-orang yang kafir, zalim, fasik atau munafik, yang kafir, yang tak percaya pada Islam, yang engkar akan Allah dan Rasulnya, yang menafikan Islam, yang kafir, yang zalim, yang jahat, yang zalim, meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, Islam tapi zalim, yang fasik, yang mengerjakan maksiat, yang jahat, yang munafik yang berpura-pura Islam tapi tak Islam. Maka ternyatalah kepada mereka firman Allah Ta'ala, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut
wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm tujzauna adzabal hun bima kuntum taqulun ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tad'un. Suratul An'am ayat 93 hingga 94. Artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, tekanan menghadapi kematian, sedang para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka. Malaikat menampar mereka dengan tangan-tangan malaikat. Kita tak nampak malaikat ni makhluk yang gaib. Allah menceritakan orang yang jahat, yang kafir, yang zalim akan menghadapinya. Sambil berkata, malaikat berkata, keluarlah nyawa kamu di hari ini. Di hari ini kamu dibalas dengan seksaan yang sangat menghinakan. Kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kamu berkata terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan kerana kamu selalu menyombong diri terhadap ayat-ayatnya. Kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Kamu datang kepada aku seorang, macam kamu dalam perut ibu seorang. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Segala penolong-penolong kamu di atas dunia dulu, sama ada berhala yang kamu sembah, syaitan, jin yang kamu puja, manusia yang kamu sanjung di atas dunia, walaupun tak betul, menyesatkan kamu, tak boleh buat apa. Sesungguhnya telah terputuslah pertalian di antara kamu, dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu-sekutu Allah. Semua itu kamu anggap sekutu yang lain daripada Allah. Dialah yang beri rezeki, dialah yang tukang menyenangkan hidup kamu, dialah yang mengembirakan kamu, dialah yang beri itu beri ini. Mana ada? Tidak ada lagi. Kamu seorang saja. Segala penolong tidak boleh menolong kamu lagi pada masa itu. Firman Allah Ta'ala, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikah yadribuna wujuhahum adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bizallamin lil 'abid. Suratul Anfal ayat 50 hingga 51. Artinya, dan kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka-muka dan belakang-belakang mereka dan berkata, rasakalah olehmu seksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kamu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Hamba-hambalah yang menzalimi diri mereka sendiri, tak ikut petunjuk dan ajaran Allah. Wallahu a'lam.